Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Okey, sekarang kita berada di dalam topik 3 iaitu tentang asas pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di IKS. Tuan-tuan, bersama saya Dr. Muhammad Qurra Saleh bin Muhammad Asari di dalam latihan OSH Coordinator Kompetensi Program. Okey, di dalam video ini saya akan membincangkan tentang kesimpulan asas pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Okey. Ini adalah merupakan topik tentang secara umum asas pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi kita tahu bahawa topik ini adalah topik asas basic yang kita bincangkan di dalam modul 3, dan saya akan membawa kepada beberapa topik yang telah kita bincangkan sebelum ini ya. Antara topik yang kita dah bincangkan adalah pertama adalah tentang kewajipan membentuk dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, dan topik ini seperti yang tuan-tuan tahu adalah topik yang diwajibkan untuk kita membuat dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Seksyen 16. Okey, ini kewajipan tu kita dah bincangkan di dalam tu. Nanti kita akan pergi lebih detail apakah yang telah kita bincangkan di dalam topik tersebut. Yang keduanya, kalau tuan-tuan masih ingatlah tentang penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. Okey, ini pula masih di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di dalam Seksyen 30. Okey. Jadi di dalam Seksyen 30 ni menyatakan bahawa kita perlu menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk premis kita sendiri. Okey, jadi kita telah berbincangkan berbagai perkara di dalam modul 3.2 ni ya. Dan nanti kita akan bincangkan apakah isi intipati di dalam seksyen ini. Okey, dan juga kalau kita tengok modul 3.3, kita berbicara tentang pemberitahuan kemalangan. Okey, ini adalah juga di dalam seksyen 32 ya, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Di mana kita tahu tentang kewajipan kita dah kewajipan untuk kita melaporkan apakah perkara-perkara yang boleh dilaporkan, bukan boleh dilakukan, apa-apa yang perlu dilaporkan. Okey, maknanya wajib dilaporkan, dan apakah perkara yang boleh dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Okey, juga cara-cara pelaporan. Keempat, tentang emergency response plan ataupun penyediaan pelan tindakan kecemasan. Okey, seperti yang kita tahu, Seksyen 15 mengatakan bahawa majikan ataupun majikan perlu memastikan bahawa tempat kerja selamat. Okey, maknanya tempat kerja dan juga proses ke segala perkara yang di dalam premis tu dilakukan dengan selamat. Jadi antara salah satu jaminan yang kita boleh lakukan adalah kita ada menyediakan pelan tindakan kecemasan. Inilah merupakan ERP. Dan di situ kita juga belajar banyak benda ya tentang pelan tindakan kecemasan. Jadi 4 topik tadi ni adalah merupakan topik-topik yang penting di dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey. Jadi kalau kita tengok pada dalam topik 3.1 tadi, modul 3.1, kita menceritakan tentang kewajipan membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. Apa itu dasar tu? Kita dah cerita tentang definisi dasar. Okey. Di mana dasar ni adalah merupakan panduan bagi syarikat untuk menunjukkan komitmen mereka, okey, di dalam membantu dalam memastikan bahawa tempat kerja itu selamat. Jadi dalam komitmen tersebut dinyatakan apakah kita punya mission, visi kita, dan juga tentang apakah kita juga menyediakan ketentuan seperti program-program, bajet, dan juga adakah kita ada organisasi di dalam dasar tersebut. Okey, organisasi termasuklah kita ada
jawatan kuasa lah yang akan menjalankan kita punya dasar tersebut. Okey. Jadi kita cerita juga tentang kepentingan dasar, kenapa dasar ni perlu diadakan. Memandangkan dia adalah merupakan section yang termaktub dalam akta, jadi kita tahu betapa pentingnya dasar tersebut. Kena ingat sebab polisi ni, dasar ataupun polisi adalah sesuatu yang paling asas di dalam sebuah syarikat. Adakah mereka mempunyai wawasan tertentu tentang safety tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya mereka serius dan mempunyai komitmen, mereka akan mempunyai dasar tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kedua, kita juga cerita langkah-langkah untuk melaksanakan dasar tersebut. Ada 4 langkah yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi pelaksanaan tersebut mestilah secara komprehensif dan melibatkan semua pihak. Okey, termasuklah pekerja dan juga majikan. Okey, jadi dasar tu perlu dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang telah disarankan oleh DOSH. Selepas itu kita kita lihat kepada topik 3.2 pula. Di dalam modul 3.2 ini kita bercerita atau kita membincangkan tentang penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan, Seksyen 30, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey. Jadi penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan ini adalah merupakan komitmen syarikat untuk menunjukkan bahawa ada jawatankuasa ataupun organisasi yang diwakili oleh majikan dan pekerja yang menguruskan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, seperti yang kita tahu, di mana-mana tempat pun kita akan melihat bahawa safety first. Ini adalah konsep safety first. Jadi safety first mestilah ada jawatankuasa. Kalau kita ada production manager, ada quality manager, okey, ada general manager, ada HR manager, safety pun ada juga jawatankuasa dia. Okey, yang akan memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan dijalankan dengan baik di tempat tersebut. Okey, dan kena ingat, jawatankuasa ni diberi mandat oleh kerajaan untuk dilaksanakan di premis masing-masing. Dan tuan-tuan sebagai OSH coordinator ataupun safety personnel adalah ahli di dalam jawatankuasa tersebut sebagai penasihat dan juga sebagai orang yang bertanggungjawab memastikan semua program-program ini dijalankan. Jadi kita dah cerita tentang objektif kenapa jawatankuasa tersebut dibuat. Okey, antara dia adalah untuk memastikan bahawa safety, keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini dipraktikkanlah, dan mereka yang akan memastikan membuat audit, okey, dan membantu untuk buat polisi objek dasar tadi. Okey, kita tengok juga tentang komposisi jawatankuasa. Yang kita tahu mesti ada chairman, mesti ada pengerusi, mesti ada setiausaha. Okey, setiausaha tu sama ada anda sebagai OSH coordinator ataupun safety officer, okey, ataupun siapa-siapa yang dilantik. Okey, ketiga, wakil majikan, dan juga yang keempat, wakil dari pekerja. Okey, dan wakil ni mestilah sama bilangannya supaya jawatankuasa tu menjadi tidak bias. Okey, ada wakil pihak majikan, ada wakil pihak pekerja. Kita tengok mesyuarat. Okey, apakah agenda mesyuarat? Okey, apa yang perlu apa yang majikan perlu sediakan. Okey, maknanya tak boleh diganggu mesyuarat ni, dan juga tidak boleh dihalang sekiranya mereka jawatankuasa ni ingin mendapatkan maklumat-maklumat baru. Mereka perlu diberikan maklumat tersebut. Okey, maknanya tidak boleh disorok dari segi sistem, proses ataupun kaedah. Okey, kaedah penghilangan ataupun kaedah penghematan. Okey, lepas tu fungsi JKK lah. Okey, apakah fungsi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan tersebut kita dah
huraikan lah. Okey, kenapa ia perlu Lepas tu kita topik modul 3.3. Dalam topik 3.3 tu kita bercerita tentang pemberitahuan kemalangan. Okey, sebab kita kena maklumkan, okey, sekiranya berlaku aksiden tu kita perlu maklumkan. Okey, antaranya adalah apakah kemalangan-kemalangan yang definisi kemalangan, supaya tuan-tuan tahu apa itu kemalangan. Okey, apa itu kemalangan. Jadi daripada perkara tersebut kita boleh identify lah, ini kemalangan, ini bukan kemalangan. Jadi kita dah faham apakah itu kemalangan. Dan juga kita tahu jenis-jenis kemalangan sebenarnya yang dikategorikan boleh dilaporkan. Okey, jenis-jenis kemalangan, kemalangan maut, kemalangan tidak maut. Okey, daripada kemalangan maut, adakah kemalangan serta-merta mati serta-merta atau mati dalam masa setahun? Okay, kemalangan tidak maut, adakah dia melibatkan lost time injuries ataupun hanya pesakit luar? Near miss, kita belajar juga tentang near miss, itu maknanya nyaris kemalangan itu juga perlu dilaporkan. Okey, dan juga kita belajar tentang siasatan. Bila ada kemalangan mesti perlu adanya siasatan. Jadi siasatan ni adalah apakah siasatan yang kita boleh lakukan, kaedah-kaedah siasatan yang kita boleh, dan ia merupakan kewajipan bagi majikan bila berlaku kemalangan ataupun perkara-perkara yang insiden yang kita sebutkan tadi. Dia adalah wajib bagi majikan untuk menyiasat kemalangan tersebut dan membuat laporan sebaik mungkin. Jadi kita belajar tentang pelaporan. Okey, pelaporan di dalam borang-borang tertentu, di mana ada pelaporan segera tentang aksiden, kemalangan tersebut, dan juga pelaporan tahunan yang mana ia akan membentuk satu statistik sebagai prestasi KKP di dalam premis tuan-tuan. Okey, jadi ini adalah antara yang penting sebab pelaporan ni akan diberikan, disimpan oleh DOSH, diberikan kepada DOSH untuk mereka mengetahui apakah sebenarnya prestasi keselamatan di tempat tuan-tuan. Okey. Jadi selepas tu tentang penyediaan plan tindakan di dalam topik 3.4, kita belajar tentang penyediaan plan tindakan kecemasan. Apakah yang kita perlu lakukan apabila berlakunya kecemasan, iaitu lebih kepada emergency response plan. Apakah respon kita bila berlaku kecemasan. Kita belajar tentang keperluan plan tersebut. Kita juga belajar objektif plan tersebut. Jadi kita tahu keperluan plan tersebut, apa kepentingan dia, dan juga objektif dia, supaya kita tahu ke arah mana kita perlu bawa kita punya plan tindakan kecemasan ni, dan kita tahu yang kita buat ni adalah sebenarnya mengikut pada apa yang dicadangkan oleh DOSH. Dan cara rumusannya dalam topik ini kita mengetahui bahawa pengurusan KKP ni perlu efektif bagi memastikan kejayaan organisasi dalam menangani dan menguruskan KKP, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan juga sebenarnya setiap organisasi perlu menyokong pengurusan KKP, agar premis tempat kerja lebih selamat dan ke arah budaya selamat. Itu yang penting, budaya selamat. Bila budaya selamat, semua orang akan menganggap bahawa safety ini menjadi satu keperluan, bukan lagi adalah paksaan. Jadi sekian dari saya untuk topik ini. Terima kasih.